Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kepada pelajar yang menyambut perayaan Tahun Baru Cina, selamat Tahun Baru Cina diucapkan. Diharapkan tahun ini anda semua lebih bersemangat untuk belajar. Jadi termasuk pelajar-pelajar lain. Jadi hari ini cikgu akan teruskan subtopik terakhir untuk bab 1 iaitu 1.4 iaitu peranan pemerintah dan rakyat. Okey, pada akhir pembelajaran, saya harap para pelajar dapat mencerahkinkan ataupun kita kata dapat membezakan peranan pemerintah dan juga peranan rakyat. Jadi pemerintah dan rakyat ada peranan berbeza. Jadi selain pada itu ada sistem serah dan kerah yang para pelajar perlu fahami. Dan apa hubung kaitnya antara keduanya dalam pemerintahan sebelum kedatangan Barat. Selain daripada itu, saya harap para pelajar dapat menjelaskan kepentingan kesetiaan kepada raja dan juga negara. Jadi, mengapa kita perlu setia kepada raja dan juga negara? Jadi, kita teruskan. Jadi, hubung kait pemerintah dan rakyat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi adalah berselaras dengan konsep wadat. Wadat atau kata lainnya perjanjian. Jadi, dua pihak berjanji bersama-sama, iaitu kita kata konsep wadat. Jadi kita akan tengok lebih lanjut konsep wadat ini pada slide yang seterusnya. Jadi selain pada itu, hubungan secara timbal balik maksudnya hubungan dua arah. Bukannya satu arah saja. Contoh kalau awak zaman sekarang ni kita selalu sebut kita kena friend zone kan. Kena friend zone jadi awak kena friend zone awak sedih. Maksudnya ada seorang je yang suka orang lain. Tak boleh macam tu. Ini ada timbal balik. Maksud dua-dua pihak menunjukkan satu kita kata hubungan yang bersaling bergantung satu sama lain. Jadi hubungan timbal balik ini mengukuhkan pemerintahan KM yang membawa kegemilangan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ini terbagi kepada dua pihak. Tadi kan cikgu cakap kita ada hubungan timbal balik. Jadi ada dua golongan, iaitu ada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Ingat, satu golongan yang pemerintah dan kedua golongan yang diperintah. Okay. Jadi kita akan lihat lebih lanjut peranan masing-masing. Peranan yang pertama kita kupas ialah peranan pemerintah. Jadi siapa pemerintah? Okay, dalam pemerintah ni kita akan lihat ada sultan, ada pembesar, ada kerabat raja dan ulama. Okay, boleh ingat ni. SPKU iaitu sultan, pembesar, kerabat dan juga ulama. Ulama tu apa? Iaitu orang yang pandai tentang agama. Kalau sekarang kita panggil macam ustaz-ustaz, ada mufti, itu ulama. Dia sultan, pembesar, kerajaan, kerabat diraja dan ulama ini adalah tergolong dalam golongan pemerintah. Jadi kita lihat peranan yang pertama iaitu peranan sultan. Apa tugas sultan? Jadi yang pertama, sultan menaungi dan menjaga apa? Menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Jadi sultan kena pastikan rakyat selamat, rakyat tenang, rakyat bahagia. Jadi selain itu, sultan juga bertujuan perlu mewujudkan perpaduan rakyat. Rakyat kena saling bekerjasama, saling tolong-menolong, bersatu. Jadi sultan inilah yang menyatukan rakyat. Jadi sultan juga sangat penting dalam bertanggungjawab untuk apa? Untuk memastikan kemakmuran serta kestabilan negeri Melaka. Jadi bagaimana nak mewujudkan kemakmuran dan kestabilan ini? Jadi sultan akan memperkenalkan undang-undang. Ini yang kita telah belajar seperti subtopik sebelum ini. Jadi untuk mewujudkan kemakmuran dan kestabilan, sultan memperkenalkan undang-undang. Jadi selain daripada sultan, kita ada pembesar yang membantu sultan dalam mentadbir kerajaan Melayu Melaka. Iaitu apa peranan pembesar? Yang pertama, seperti sultan, pembesar ini memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan mana? Kawasan pegangan. Ingat lagi, kawasan pegangan ni apa? Kawasan yang pembesar itu diberikan kuasa kepada sultan untuk menjaganya. Jadi kawasan pegangan ni dari sultan tadi menjaga satu negeri, sultan telah memberi setiap pembesar kawasan pegangan masing-masing untuk membantu sultan untuk menjaga keamanan dan kebajikan rakyat supaya lebih terjamin. Selain daripada itu, peranan pembesar, mereka menjadi perantara. Kita kata penghubung. Contohnya sultan berada sangat tinggi di atas, rakyat berada di bawah. Jadi siapa nak hubungkan? Yang menghubungkan ini adalah pembesar.
Pembesar lah yang menjadi pengantaraan antara sultan dengan rakyat. Jadi selain pada itu, pembesar juga mengutip hasil. Mengutip hasil melalui dua sistem. Maaf cikgu je. Mengutip hasil melalui sistem serah. Ingat, hasil sistem serah. Hasil sistem serah. Dan juga membekalkan tentera. Tentera melalui sistem kerah. Ingat, kerahan tentera. Kerahan tenaga. Maksudnya ada dua perkara yang awak perlu ingat di sini. Okay, cikgu ulang kembali. Yang pertama, nak dapat hasil melalui sistem apa? Melalui sistem serah. Jadi hasil melalui sistem serah. Dan yang kedua, nak dapatkan tentera. Tentera melalui sistem apa? Sistem kerah. Jadi ingat, kerah untuk tentera, serah untuk hasil. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Ini wadat. Apa itu maksud wadat? Ingat, wadat ini bermaksud perjanjian. Tak cantik saja cikgu. Sekali lagi cikgu cuba. Perjanjian. Okay, wadat ni bermaksud perjanjian. Ini adalah konsep wadat. Apa maksudnya? Maksudnya perjanjian antara sultan dan rakyat. Ini contoh sultan, dia kata, hendaklah segala anak cucu hamba, jika ada salahnya sekalipun atau zalimnya jahat sebenarnya, janganlah segala hamba ini derhaka dan menitikkan darah ke bumi. Jikalau mereka itu cedera berundur hingga ditakluk negeri juga. Jadi ini lebih kepada rakyat sanggup berkorban dan setia kepada raja dan negara. Ini perjanjiannya. Bagaimana susah pun kena taat kepada raja dan juga negara. Jadi itulah konsep wadat. Jadi sekarang kita lihat pula apa peranan golongan yang diperintah. Okay, siapa golongan yang diperintah? Golongan yang diperintah yang pertama ialah peniaga. Selain peniaga, kita ada petani dan juga tukang. Ini golongan yang bekerja. Maksudnya masih bebas, tapi mereka adalah golongan diperintah. Ada juga golongan yang diperintah ni, ada kalangan golongan hamba. Hamba ni mereka tidak bebas, mereka tertakluk kepada tuan mereka. Jadi ada yang menjadi hamba raja, ada yang menjadi hamba sebab berhutang. Jadi berhutang tak mampu bayar, jadi mereka jadi hamba kepada orang yang mereka berhutang tersebut. Dan juga ada yang hamba biasa, mungkin lahir-lahir dalam keturunan hamba, jadi diteruskan begitu. Itulah golongan-golongan diperintah, antaranya peniaga, petani, tukang dan juga hamba. Harap pelajar boleh ingat ya. Jadi peranan rakyat. Okay, tanpa rakyat, apalah maknanya negara? Kalau ada sultan, ada pemerintah, tapi tak ada rakyat, tak ada golongan diperintah, macam mana negara tersebut ingin menjadi negara yang gemilang? Jadi apa peranan rakyat? Yang paling utama, yang pertama, menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Sangat penting untuk rakyat taat kepada pemerintah untuk memastikan negara terus aman, maju dan makmur. Jadi selain daripada itu, bagaimana nak menunjukkan taat setia? Jadi mereka perlulah mematuhi segala arahan pada pemerintah dan tidak menderhaka. Apa maksud menderhaka? Tidak dengar cakap. Contoh kita selalu dengar waktu kecil cerita si tanggang menderhaka kepada maknya jadi batu. Jadi ada konsep macam tu. Jadi untuk rakyat pula, kalau menderhaka, sebab apa? Takut ditimpa tulah. Apa itu tulah? Cikgu akan tunjukkan sekarang. Tulah ialah kecelakaan, maksudnya bad luck, nasib buruk yang menimpa seseorang itu sebab apa? Langgar larangan atau titah raja dan mendahaka kepada dia. Konsep pada waktu Kesultanan Melayu Melaka percaya bahawa jika rakyat melanggar titah diraja, mereka akan menimpa nasib yang malang, contoh mati ke, cedera ke, ataupun ditimpa bencana. Itulah konsep yang dipercayai semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi rakyat akan mematuhi segala arahan pemerintah dan pemerintah. Selain itu, rakyat juga menjadi tentera. Rakyat juga menghadiri majlis umum, majlis keramaian. Majlis umum tu macam mana? Majlis umum seperti gotong royong. Okey, selain daripada itu, rakyat juga menjadi pengayuh dan pendayung untuk kapal-kapal perang. Zaman dulu kita tak ada enjin, jadi rakyatlah yang menggerakkan kapal-kapal perang negara untuk memastikan negara terus maju dan berjaya. Sekarang, kalau jadi tentera zaman sekarang pun mempertahankan negara. Kalau dulu menggerakkan kapal pun perlukan rakyat untuk menggerakkan kapal. Ini kan pula bagian untuk menggerakkan negara. Jadi rakyat juga menyumbang tenaga kerja seperti melalui sistem kerah. Kerah iaitu kita apa? Sistem kerah untuk tentera. Itu untuk membina istana atau jalan. Okey, boleh ingat? Kalau sistem serah pula menyerahkan hasil untuk negara. Selain itu, ini tadi ingat kembali apa itu konsep wadat. Wadat ialah perjanjian. Okey, saya harap
pelajar boleh ingat perkara ini. Ini lebih kepada kita imbas kembali. Okey, jadi apa kesimpulan kita boleh belajar dari subtopik 114 ni? Hubung kait pemerintah dan rakyat. Jadi pemerintah dan rakyat itu umpama apa? Kalau dalam perbuatan Melayu, akar, rakyat itu akar dan raja itu pohon. Kalau tanpa akar, pokok tu tak boleh berdiri megah, tak boleh berdiri jauh tinggi. Jadi makin tinggi raja tu, makin tinggi kedudukan raja, makin tinggi keperluannya kepada akar supaya kukuh, supaya rakyat ni kukuh menyokongnya. Kalau tidak, pokok tu akan rebah ke bumi. Jadi sebab apa? Kalau tak ada akar, nescaya pohon tidak akan dapat berdiri untuk menjadi raja. Jadi itulah raja dan rakyatnya saling bergantung. Selain itu, hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat memainkan peranan yang sangat penting untuk apa? Untuk memastikan semua orang sejahtera, semua orang aman. Rakyat buat kerja rakyat, raja buat kerja rakyat. Raja buat kerja raja. Jadi ini juga akan memastikan kedudukan raja, kedaulatan raja terjamin dan kesejahteraan rakyat terjamin. Raja dapat daulat, rakyat dapat sejahtera. Itulah peranan raja dan rakyat. Jadi kita ni bukan raja, jadi kita ni rakyat. Apa yang kita perlu buat? Kita perlulah menjaga hubungan baik dengan pemerintah untuk apa? Untuk memastikan negara ni terus maju dan negara terus aman. Jadi terus, kita dah dilahirkan sebagai rakyat, kita menjalankan peranan rakyat. Setiap orang dilahirkan dengan ujian dan tanggungjawabnya yang berbeza. Okey, para pelajar, apa kesimpulan keseluruhan dalam bab yang kita belajar hari ini? Ingat yang pertama, kepimpinan yang baik diperkukuh dengan apa ciri-ciri negara bangsa. Nanti kita ingat balik apa ciri-ciri negara bangsa. Yang paling penting ciri-ciri negara bangsa ini adalah tersendiri. Kita tak tiru orang lain. Ini adalah ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka dan kerajaan Melayu yang asal. Kita tak ikut barat. Menjadikan kita satu kerajaan yang unggul. Selain itu, kekukuhan sultanan ini dilengkapi dengan apa? Sebab kita ada pentadbiran dan undang-undang yang baik dan cekap. Okey. Jadi ciri-ciri negara bangsa inilah yang memupuk perasaan kita apa? Cinta kita akan negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga kerana kita apa? Kita ada asas negara bangsa yang apa? Yang kukuh, yang menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara kita. Kita perlu bangga dengan sistem pentadbiran yang kita warisi sehingga kini. Jadi kita cuba imbas kembali apa yang kita belajar melalui subtopik 1 hingga 4. Yang pertama, kita belajar tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, iaitu ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Apa itu ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Boleh ingat balik, ada 4. Okey, jadi selain daripada itu, kita juga belajar ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Apa ada? Kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Apa contoh lambang kebesaran? Contohnya Cap Moho dan sebagainya. Jadi para pelajar cuba ingat kembali ni supaya boleh digunakan semasa exam nanti. Dan yang ketiga, kita ada keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Apa sistem pentadbiran yang ada? Ada sistem pembesar 4 lipatan, ada pembesar berempat, bendahara, temenggung, penumbang hulu bendahari, kita ada laksamana, kita ada undang-undang. Undang-undang Melaka ada popular undang apa? Hukum kanun Laut Melaka. Kita ada undang-undang Laut Melaka, minta maaf, hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Dan juga kita ada peranan pemerintah rakyat yang kita baru belajar tadi. Tanpa sultan, pembesar dan juga rakyat, negara tidak akan menjadi aman dan bahagia. Jadi semua inilah menjadi resepi lengkap yang menjadikan negara kita ataupun Kesultanan Melayu Melaka menjadi sangat masyhur dan hebat. Jadi apa kita boleh pelajari dan mengambil pengajaran dari perkara ini untuk menjadikan negara kita sekarang menjadi lebih hebat dan berada di persada yang unggul di mata dunia. Jadi untuk itu, cikgu rasa lengkaplah untuk bab kali ini. Cikgu harap awak semua dapat siapkan tugasan seperti biasa di Google Form. Ada apa soalan, kita tanya cikgu di Telegram ya. Jadi minta maaf salah dan silap. Teruskan pembelajaran, terus bersemangat dan terus belajar. Kekal berada di rumah dan jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih semua.